Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umur dunya waddin. Al-qaili fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu man yuti'illah rasul faqad ata Allah. Salatan wa salaman ala habibillah Muhammadin abdillah wa khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-qaili taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktu bihima kitabullah wa sunnati nabiyyih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Yang dimuliakan Tuan Imam, Nazir dan Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pagi ini setelah kita dimatikan, datang ke masjid menunaikan kewajipan solat secara berjemaah. Kita berdoa, berzikir, dan insya-Allah kita akan isi pagi ini dengan beberapa nasihat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir penghujung Jumadil Awal ataupun bulan Jumadil Awal, bulan yang ke-6 pada kalender Islam. Dan pada bulan ini antara peristiwa besar yang berlaku adalah tertawannya kota Konstantinopel oleh salah seorang pemimpin kerajaan Khalifah Utsmaniyah, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, menunaikan janji Rasulullah SAW yang juga mukjizat. Lataftahanal Konstantiniyah. Nabi pernah buat ramalan. Banyak hadis-hadis, bila Nabi sebut itu, benda yang akan datang tu dia menjadi. Benar-benar berlaku. Antaranya pembukaan kota Konstantinopel, yang sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang membebaskan kota Konstantinopel. Berlaku pada bulan ini. Dan ketika mana kita melihat, meraihkan kemenangan kota Konstantinopel, kita jangan lupa, kita juga mengalami zaman kehilangan kerajaan Islam, Khalifah Islam. Yang terakhir, jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, dihapuskan sistem khalifah pada tahun 1924. Sedangkan lebih 600 tahun umat Islam menjadi pemimpin dunia. Khalifah Islam Utsmaniyah 600 tahun menguasai seluruh dunia, barat dan timur, utara dan selatan. Dan ketika mana Khalifah Utsmaniyah kalah dalam perang dunia pertama, bermulalah negara-negara di bawah takluknya membebaskan diri. Negara-negara Balkan yang disebut Serbia, Chechnya dan seumpamanya membebaskan diri. Greece asalnya negara taklukan Islam. Begitu juga dunia-dunia Eropah, Armenia, Azerbaijan, Andalus, Spanyol Selatan, semuanya membebaskan diri. Dan di antara satu perjanjian yang dibuat oleh orang Barat pada tahun 1916 yang dipanggil
perjanjian Sky and Picot yang ditandatangani, yang dirangkau oleh dua orang daripada British dan juga Perancis. Yang kemudian mereka ini telah memfaraidkan negara-negara umat Islam kepada dua kuasa besar, British dan Perancis, di samping kuasa-kuasa besar yang lain. Belanda, Portugis di tempat kita sebagai contohnya, Itali dan seumpamanya. Maka lahirlah negara-negara kecil yang asalnya adalah negara ataupun tempat besar umat Islam. Contohnya, satu tempat yang bernama Syam, yang juga tempat Nabi SAW pergi berniaga. Difaraidkan, dipecahkan. Lahirlah negara-negara seperti Jordan, Lebanon, Syria. Kemudian Palestin dijadikan negara antarabangsa. Yang kita lihat hari ini, negara-negara kecil yang didirikan oleh penjajah kuasa-kuasa barat itulah yang hari ini bersekutu untuk mengancam negara Palestin. Dan hari ini kita lihat nasib sahabat seakidah dengan kita, iaitu di Palestin, dibantai, diperlakukan, dibunuh beramai-ramai. Kita sebagai umat Islam menjadi kewajipan kepada kita, menurut hukum fiqh dalam bab jihad, bila sesebuah negara itu ditakluk oleh musuh, menjadi kewajipan kepada umat Islam, di mana sahaja berada, wajib membebaskan negara yang dijajah tersebut. Palestin, negara umat Islam yang dijajah, yang pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar Al-Khattab pada zamannya, dan dibebaskan oleh seorang pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi, dan sekarang ini menjadi kewajipan kepada kita. Cuma level taraf kewajipan itu berbeza-beza. Kita di Malaysia, paling kurang kewajipan kita adalah untuk berdoa, untuk bermunajat, dan paling kurang menghulurkan bantuan kewangan setakat yang kita mampu untuk membebaskan kota Palestin. Hukumnya wajib, dan kita melakukan setakat upaya kita itu untuk menyelesaikan perkara wajib yang ditaklifkan ke atas kita, umat di Malaysia ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat sudah 2 bulan saya tidak bersama, sebab bulan yang pertama tu saya berada di Kedah. Bulan kedua saya ada program di Terengganu. Jadi hari ini tuan-tuan, saya nak bawa satu adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamalatul Quran, iaitu adab pembawa Quran. Di sana Imam Nawawi senaraikan dalam makalah yang kecil itu banyak sangat adab-adab yang perlu dilaksanakan, dilakukan bila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Antaranya, kalau pembaca Al-Quran, perlu pastikan dirinya bersih. Perlu pastikan mulutnya tidak berbau, bersiwak sebelum membaca dan seumpamanya. Tempat bacaan Quran pula Imam Nawawi sebut mestilah tempat yang bersih. Sebaik-baiknya musalla, surau dan juga masjid. Dan tempat itu kalau kita lakukan, sebaik-baiknya menghadap kiblat. Andai kata bacaan Quran itu dibacakan dalam keadaan kita di luar daripada solat. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi beberapa kaedah. Antaranya kita ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan juga kita membaca basmalah, dan kita mengulang-ulangkan ayat yang kita baca supaya dapat dikepahami. Tapi tuan-tuan, pada pagi ini saya nak membawa satu adab yang dibawa oleh Imam Nawawi untuk detailnya,
Iaitu Imam Nawawi kata, kalau anda membaca Al-Quran, renunglah, tafakkurlah, berfikirlah tentang maksud ayat yang kamu baca. Kerana di sana ayat itu ada berbentuk ayat peringatan, ada berbentuk ayat ancaman, ada berbentuk janji, ada berbentuk dosa dan pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita perlu tadabbur, kita perlu merenung, mengkaji, melihat ayat tersebut. Dan antara kaedah yang disebutkan dalam kita tadabbur, perlu kita tadabbur dengan mengikuti manhaj wahyu. Wahyu perlu didahulukan daripada akal. Akal boleh. Bila kita memikirkan, melihat maksud ayat, kita boleh melihat dari segi akal. Tapi akal itu di belakang. Wahyu itu perlu didahului. Sebab itu dalam tafsir, kalau kita belajar dalam bentuk-bentuk tafsir, bentuk-bentuk huraian ayat oleh para ulama, mereka membahagikannya kepada dua. Satu dipanggil tafsir maksur. Yang kedua dipanggil tafsir ar-ra'i. Maksur maksudnya tafsir wahyu dengan wahyu. Ayat dengan ayat. Hadis mentafsirkan Al-Quran. Manakala tafsir ra'i ini pula, tafsir berdasarkan kepada ijtihad, kemampuan ilmu, akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mendahulukan akal dalam sesuatu tafsiran. Sebab itulah kita dunia akhir zaman ini, kita menghadapi cabaran dari aspek ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Dan serangan pemikiran yang masuk ke dalam dunia Islam ini antaranya adalah liberalisme. Liberal yang menganggap, memikirkan, mentafsir sesuatu berdasarkan kepada akal. Di mana nak sangat bebas, kebebasan menurut akal. Kalau akal merasakan benda itu baik, diterima. Termasuk hukum Islam. Ini liberalisme. Kalau menganggap bahawa sesuatu yang dibawa dalam Al-Quran itu, dibawa oleh hadis itu baik, mengikut akal, maka terima. Tapi kalau anggap berat, anggap kejam, anggap zalim dan seumpamanya, itu kena tolak. Itu fahaman liberal. Sebab itu mereka kadang-kadang mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut akal fikiran. Contohnya dalam bab aurat. Antara tafsiran liberalisme dalam ayat libasut taqwa, menyatakan libas itu pakaian. Pakaiannya apa? Pakaiannya takwa. Sebab itu mereka kata, orang perempuan ataupun orang lelaki, pakaiannya takwa. Bukan pakaiannya yang dianggap menutup aurat. Memakai tudung bagi perempuan, menutup aurat lelaki dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata, yang mereka kata itu, libasut taqwa. Pakaiannya patut takwa. Justru, mereka tengok hati ni. Kalau hati itu baik, maka baiklah semua. Walaupun tidak menutup aurat. Walaupun tidak bertudung bagi perempuan dan seumpamanya. Ini yang disebutkan. Serangan-serangan pemikiran ini, yang mereka ini mendahulukan akal daripada wahyu Nabi SAW dan juga wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, kalau kita kaji, kita lihat, bagaimana di Malaysia ini pernah berlaku, orang mentafsirkan Quran ni, akhirnya jadi sebuah buku. Kalau tuan-tuan ingat tahun 80-an, tahun 1985, negara kita pernah mengharamkan satu buku tafsir. Tajuknya apa dia? Tajuknya Bacaan. Pengarangnya Uthman Ali dan juga Qasim Ahmad. Antara golongan-golongan yang dipanggil ahli anti hadis. Anti hadis ni maksudnya nak terima Al-Quran sahaja, tak nak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita mengkaji, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dalam amalan kita hari ini, amalan kita ini banyak dihuraikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran ni dia bersifat
mukjizat yang memberikan perkara-perkara dasar dalam Islam. Huraiannya, penerangannya dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang berlaku. Kita tak boleh guna akal dalam mentafsirkan sesuatu. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah sebut apa? Lau kana dinu bi ra'yi lakana batil kufi aw lebih masih. Kalaulah agama itu ikut akal fikiran, nescaya di bawah kuf itu lebih baik disapu daripada di atasnya. Tuan-tuan belajar kitab fiqh dalam bab masul kufain. Menyapu kuf. Kuf ni stokin yang dibuat daripada kulit. Bila kita berada di negara sejuk, bukan tempat kita lah, negara sejuk, yang sejuk betul-betul ni, kalau nak ambil wuduk, kalau kita pakai stokin kulit itu, kita tak payah basuh kaki. Memadai sapu di atasnya. Wahyu kata, stokin kulit itu disapu di atasnya. Tapi akal kata sapu di mana? Sapu di bawah. Sebab apa bila kita berjalan yang kotornya di bawah? Tapi Sayyidina Ali kata, agama itu kena ikut wahyu, iaitu sapu di atas. Bukan ikut akal pemikiran, sebab kita ingat kotornya di bawah, kena sapu di bawah. Tidak, itu akal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, bila kita baca tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kita akan melihat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memang ditafsirkan oleh ayat yang lain. Itu antara perkara yang pertama. Perkara kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menghuraikan apa yang terkandung dalam ayat, yang kemudian dijadikan bentuk-bentuk amalan kita hari ini. Solat, puasa, haji, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada pula pandangan-pandangan di kalangan sahabat yang mentafsirkan Quran, tabi'in yang mentafsirkan Al-Quran. Kemudian datangnya kurun-kurun yang kemudian mereka menggunakan pandangan-pandangan ini untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Inilah yang terdapat dalam sebuah hadis bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz ni pada satu hari diperintah pergi menyampaikan dakwah Islam ke Yaman. Lalu sebelum pergi itu Nabi SAW panggil dulu. Dia kata, wahai Muaz, kamu di sana nanti apa yang kamu nak buat? Bila kamu berhadapan dengan sesuatu masalah. Lalu Muaz kata, aku rujuk Al-Quran. Nabi sabda kalau tak ada di Al-Quran, aku rujuk hadis Nabi SAW. Lalu Nabi kata, kalau tidak ada dalam hadis macam mana? Maka ketika itu aku akan berijtihad. Ini Yaman. Suatu tempat yang jauh. Kan baru ni Yaman hantar roket ke apa benda. Nak pergi sampai ke Israel kan. Sampai ke Palestin sana tu. Dipintas tengah-tengahnya kan. Yaman jauh. Jadi Nabi SAW membenarkan untuk ijtihad dalam perkara-perkara yang tidak terdapat nas. Tapi ijtihad itu juga mesti berpandukan kepada nas. Sebab itulah kita akhir zaman ni, bila kita menghadapi dalam masalah hukum sebagai contohnya, kita kena rujuk jika di sana tidak terdapat nas-nas berkaitan perkara itu. Tapi tafsirannya juga mesti berdasarkan Al-Quran dan hadis, penjelasannya. Sebab itu kita bertemu dengan banyak masalah-masalah. Yang akhirnya ulama-ulama ini akhirnya oleh kerana banyak pandangan, maka akhirnya terjadilah apa yang dipanggil pandangan-pandangan mazhab. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada 4 pandangan yang diterima. Dan kadang-kadang dalam mentafsirkan ayat Al-Quran itu berlaku perbezaan tafsiran, tapi masih lagi berlandaskan kepada nas. Sebagai contohnya ada satu ayat berkaitan wuduk. Bila kita wuduk ni, nak guna apa? Dalam ayat Quran sebut apa? Wa in kuntum junuba. Kalau kamu ni berjunub, berhadas besar. Kenapa? Kena mandi. Air. Tapi kalau tidak ada air macam mana?
Lalu ayat di hujung sebut apa? Wa in kuntum marda, kamu sakit. Au ala safarin, kamu ni dalam musafir. Ataupun datang kepada kamu najis. Ataupun la tumun nisa. Lamas tumun nisa. Ataupun baca panjang la mastumun nisa. Ataupun kamu bersentuh dengan perempuan. Bersentuh suami dengan isteri sebagai contohnya. Falam tajidu ma'a, lalu ketika itu tidak ada air. Kena buat apa? Fatayammamu. Kena tayamum. Tapi jangan pula fikir bila hadas besar ni kena mandi. Mandi itu apa dah? Sairul ma' fil jasad. Mengalirkan air di seluruh jasad. Tayamum dengan pasir pun. Dengan pasir kan? Jangan pula berguling. Itu tak betul. Bukan berguling mengalirkan pasir ke tubuh. Tidak. Tayamum macam biasa. Tapi disebut di sana ada tafsiran berkaitan lamastumun nisa. Lamsun. Sentuh wanita itu. Berlakulah perbezaan. Imam Syafi'i kata, sentuh di sini, sentuh. Sama ada menyentuh ataupun disentuh. Maka wuduk akan batal. Asas. Tapi Imam Hanafi, dalam mazhab Hanafi, dia kata lamsun itu bukan sentuh. Sebab bila disebut, ini berkaitan perbezaan qiraat. Lamutumun nisa ni, ataupun lamsun ini, menurut pandangan Imam Hanafi, dia itu bertemu interaksi di antara dua pihak. Bila dua pihak, dia bukan sentuh. Dia maksudnya bersetubuh. Al-wad'u. Bersetubuh. Lalu Imam Hanafi kata, kalau bersentuh tak batal wuduk. Bersetubuh baru batal wuduk di antara suami isteri. Jadi ini antara perbezaan. Maliki pula sebut kalau ada syahwat. Itu perbahasan yang panjang. Tapi saya nak sebutkan di sini, ulama-ulama walaupun di sana ada perbezaan pandangan, tapi semuanya berasaskan interpret mereka. Berasaskan tafsiran mereka ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan kepada nas-nas. Justru mereka tidak menjadikan akal ini semata-mata untuk memikirkan sesuatu. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita sebut tadi, ayat mentafsirkan ayat, banyak sangat dalam ayat Nabi, ayat Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditafsirkan oleh Allah sendiri. Yang dihuraikan maksudnya oleh ayat Al-Quran sendiri. Kalau kita berjumpa, apa maksud zalim dalam Al-Quran? Ada satu ayat berbunyi, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi. Orang yang dianggap mendapat hidayat ini adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara iman mereka dengan kezaliman. Kalau kita tengok asbab wurudul hadzal hadis, asbab datangnya hadis ni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika dengar saja ayat ni, sahabat-sahabat terpinga-pinga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, adakah kami ini yang nak dapat hidayah ni di sana? Zolim dimaksudkan di sini, zolim macam melakukan kepada manusia, zolim terhadap haiwan dan seumpamanya. Nabi kata tidak. Zolim ini dihuraikan dalam ayat yang lain. Dalam surah Luqman, salah satu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, dia sebut apa? Lia bunayya, dalam surah Luqman ayat 12 ataupun 13. La tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmul azim. Kenapa? Kerana syirik ini adalah zolim yang besar. Justru zolim ini ditafsirkan oleh ulama, maksudnya adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat Nabi Adam alaihissalam, dalam surah Al-Baqarah sebut ketika mana Nabi Adam diuji dengan sepohon pokok. Lalu apa yang menyebabkan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa Nabi Adam lalu diturunkan ke dunia? Antaranya disebutkan dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih.
Nabi Adam ini, dia ini mengucapkan satu kalimah, bikalimatin. Lalu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah ini juga yang menjadi doa kepada kita. Selalu imam dan kita sendiri kalau kita solat dan seumpamanya kita berdoa. Qala, ayat Quran sebutkan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Doa apa? Yang disebut oleh Nabi Adam ni, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dan andai kata ya Allah kamu tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini doa. Dan doa ini adalah tafsiran kalimatin yang disebutkan oleh Nabi Adam. Maksudnya ayat mentafsirkan ayat. Kita tengok dalam satu ayat penurunan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Ada ayat Quran kan? Sesungguhnya kami turunkan ayat ini pada malam yang mengandungi keberkatan. Malam apa? Ditafsirkan dalam surah Al-Qadar. Malam apa? Fi lailatul qadri. Pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Ini wujud. Kemudian selain itu di sana ada hadis ataupun kata-kata Nabi SAW yang mentafsirkan ayat Al-Quran. Banyak sangat. Ulama-ulama bila membincangkan tajuk ini, mereka bahagikan kepada beberapa perkara. Beberapa tafsiran. Yang pertama dipanggil bayanu ta'kid ataupun bayanu takrir. Iaitu datangnya hadis Nabi SAW ni untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini banyak. Sebab apa? Satu hadis yang saya baca pada muqaddimah tadi. Ada 2 pusaka Nabi SAW yang ditinggalkan. Dan dua-dua ini beringan. Taraktu fikum amrai. Aku tinggalkan kepada 2 perkara. In tamassaktum bihima, jika kamu berpegang dengan kedua-dua pusaka ini, lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kalimah yang digunakan dalam hadis ini adalah lan. Lan ni kalau kita yang belajar bahasa Arab, lan ni maksudnya tidak. Tidak bila? Tidak lihal wal mustaqbal. Tidak hari ini dan tidak sampai bila-bila. Maksudnya kita ni kalau berpegang dengan Al-Quran, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunatnya tidak akan sesat selama-lamanya. Ini dijanji. Sebab itulah Al-Quran dan hadis ni dia seiring. Kita selalu lepas solat ada satu wirid yang disebutkan dalam surah Baqarah ayat ilah tu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih kullun min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ayat ini menceritakan tentang yang kita sebutkan sebagai rukun iman. Ayat ini adalah Al-Quran. Kalau kita semak dalam hadis, ada juga macam tu juga. Hadis yang kedua. Ataupun ketiga tentang dipanggil hadis Jibril. Dalam matan Arba'in atau 40 pun ada. Iaitu soalan daripada Jibril kepada Nabi SAW. Fa akhbarni anil iman. Bagi tahu aku tentang iman, lalu apa dia? Iman tu dah antuk minabillah wa rusulihi wal malaikatihi wa rusulihi. Ini dipanggil rukun iman juga. Maksudnya hadis itu membenarkan apa yang datang daripada Al-Quran. Begitu juga kita baca dalil tentang puasa sebagai contohnya. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Kalau kamu lihat anak bulan, kamu puasa. Ini ayat Quran. Dalam hadis pun sama juga. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Iaitu kamu ini bila nampak anak bulan Ramadan, kamu puasa. Nampak anak bulan Syawal, kamu berbuka ataupun kamu berhari raya. Maksudnya, ayat membenarkan ayat. Dalam Al-Quran, bila kita baca tentang wudu, antara dalil wudunya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak dirikan solat, kamu kena buat apa?
Ada 4 perkara kena buat. Yang pertama, faksilu wujuhakum. Kamu basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, basuh tangan sehingga ke siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Basuh kepala kamu. Wa arjulukum ila ka'bain. Basuh kaki kamu sampai ke pergelangan kaki. Ada 4. Dan 4 ini ulama kata inilah dipanggil rukun wudu. 4 perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang kalau kita mengaji pondok, ulama pondok dulu sebut apa? Rukun wudu ni ada 6 perkara. Kan? 6 perkara. 4 perkara yang basah. 2 perkara yang kering. Yang basah itulah. Rukun wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Itu 4. Ada 2 lagi rukun yang kering. Kering tu yang pertama apa? Niat. Dan last sekali, tertib. Jadi tertib tu kena tertib ikut ayat Quran tu. Tak boleh pergi ambil wuduk, basuh tangan dulu. Tangan ni lah sampai ke siku ni. Lepas tu basuh muka. Ataupun basuh kaki dulu. Dia kena ikut tertib. Itu 6 perkara. Cuma yang tambah lagi tu, masuk air kumur apa benda tu, basuh telinga, itu sunat lah yang tambah. Nak ceritanya, ayat ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tuqbilu solatun bighairi tuhur. Tidak diterima solat bagi orang yang tidak ada wudu. Maksudnya wudu tu wajib. Itu satu. Yang kedua, kita namakan huraian ni adalah bayanut tafsir. Hadis ini menghuraikan Al-Quran yang kita namakan bayanut tafsir. Iaitu sunnah ini, hadis ini menghuraikan secara terperinci apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran ni sebut pendek saja, dasar saja. Allah sebut apa? Wa aqimus solah, dirikan solat. Praktikal solat, nak buat apa nak kena baca, tak disebutkan dalam Al-Quran. Dihuraikan oleh hadis Nabi SAW. Sebab itu Rasulullah kata apa? Sallu kama ra'aitumun usalli. Kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Kemudian hadis lain disebut apa? Iza kuntum ila solah. Apabila kamu nak mendirikan solat, fakabbiru, kamu takbir. Kemudian buat apa? Lepas takbir, summakra' ma tayassara minal Quran. Kamu lepas tu baca daripada Al-Quran, daripada surah Fatihah. Kemudian buat apa? Summarka'. Kemudian rukuk dengan tumaninah. Summarfa'. Kemudian bangun balik, duduk i'tidal. Kemudian sujud dengan tumaninah. Kemudian sujud dengan tumaninah dan seterusnya. Ini dihuraikanlah hadis yang lain. Kemudian ada hadis lain pula, cerita pula. Masa rukuk nak kena baca apa? Masa sujud nak kena baca apa? Ini semua dihuraikan oleh hadis Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, pandangan ataupun yang dibawa oleh golongan anti hadis ni memang tak betul. Kalau kita tak terima hadis, macam mana kita nak buat ibadat hari ni? Sebab dasarnya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian di sana ada sunnah yang kita namakan sebagai takhsis su'am. Iaitu sunnah ataupun hadis Nabi SAW ni, dia datang mengkhususkan apa yang umum. Yang macam tadi. Kalau kita baca dalam bab fiqh, antara haiwan atau benda yang kita haram makan disebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Diharamkan kepada kamu ada 2 benda selain daripada adalah khinzir dan juga apa yang dimakan tanpa menggunakan nama Allah, disembelih. Disembelih tanpa menggunakan nama Allah, itu juga diharamkan. Tapi saya nak sebutnya 2 benda ni. Yang pertama, diharamkan kepada kamu makan bangkai. Apa maksud bangkai? Bangkai ni contohnya haiwan yang kita makan tanpa melalui proses penyembelihan. Kambing lalu, kereta langgar, mati. Kita ambil makan. Itu dipanggil bangkai, maitah. Yang keduanya, haram kita juga haram dengan dam. Dam ni darah. Ini 2 bentuk yang diharamkan.
Tapi kalau kita lihat, itu secara umumnya dua itu. Tapi dikhususkan lagi dalam ayat, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada pengecualiannya. Contohnya satu hadis, disebutkan, uhillat lana maitatani. Dihalalkan kepada kita dua jenis darah. Tadi dalam ayat Quran sebut haram darah. Tapi dalam hadis ini, dia khususkan pula. Dia kecualikan pula. Uhillat lakum ataupun uhillat lana maitatani. Dihalalkan kepada kita dua jenis darah. Yang pertama, dua darah pertama apa dia? Hutu wa jarad. Iaitu dihalalkan kepada kita ikan dan juga belalang. Ikan ni, kalau kita nak makan ikan ni, tak perlu disembelih. Jangan pula ada mazhab baru, ikan ni oleh kerana haiwan, ambil ikan sembelih ikan. Itu bahlul namanya. Sebab apa? Sebab Nabi kata ada dua. Iaitu ikan dan juga. Dan ikan ni mewakili semua haiwan di dalam laut. Yang dianggap sebagai juga dipanggil yang dibenarkan. Bangkai yang dibenarkan. Kemudian dua darah. Tadi bangkai. Ini dua darah pula. Tadi sebut darah tu haram. Bangkai tu haram. Tapi ini dikecualikan bagi dua darah yang panggil al-kabid wa tahal. Al-kabid ni apa dia? Hati dan juga limpa. Ini maksudnya sunnah ini mengkhususkan apa yang umum dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis lain-lain yang juga mendetailkan apa yang mutlak, apa yang dianggap umum dalam Al-Quran. Kita baca bab hudud. Bab hudud ni antara salah satu kesalahan hudud adalah mencuri. Saraqah. Disebutkan wasariqu wasariqatu fa'ta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Orang lelaki yang mencuri, orang yang perempuan yang mencuri, hukumnya apa? Dipotong tangan mereka. Potong tangan ni macam mana? Dalam hadis lain ceritalah dia punya klasifikasi, dia punya syarat-syaratnya banyak. Itu kena bincang dalam bab fiqh jinayat. Tapi saya nak sebutnya, bila disebut tangan, dalam bahasa Arab, tangan, yadun ni maksudnya, daripada hujung jari itu sampai di bahu. Ini tangan. Adakah kena potong semua? Tidak. Sebab dalam hadis Nabi dan amalan hukuman oleh Nabi SAW sampai kepada kok. Kok ni maksudnya pergelangan tangan. Ini yang disebutkan. Jadi maksudnya, sunnah itu dia mendetailkan apa yang mutlak ataupun apa yang secara ringkasnya umum dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya, sifat sunnah ini, dia ini dipanggil bayanu tashri'i ataupun bayanu ziyadah. Iaitu sunnah ini menyatakan hukum-hukum yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Ada juga. Apa contohnya? Tuan-tuan faham, orang lelaki ini diharamkan antara pakaiannya ada dua. Satu haram pakai emas, satu lagi haram pakai sutra. Ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Ali bin Abi Talib, di mana Nabi SAW dia pegang sebelah kanannya emas, tengah belah kanannya sutra, sebelah kirinya adalah emas. Lalu Nabi kata apa? Inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Sesungguhnya dua-dua benda ini haram ke atas lelaki dalam kalangan umatku. Haram. Emas dan juga perak. Haram pakai, bukan haram pegang. Pegang tu boleh, pakai tak boleh. Ini hukum yang terkandung dalam hadis. Bukan terkandung dalam akal. Hadis. Kita ambil hukum bab makan sembelihan janin dalam kandungan ibu. Kita sembelih lembu bunting. Buat korban lembu bunting. Apa hukum anak kandungan janin dalam tu? Dalam hadis Tirmizi sebut apa? Sembelihan janin ikut induk dia. Maksudnya halal lah.
Tadi saya sebut tadi tentang hukum ikan. Ikan ni kita tak payah sembelih. Hadis sebut kan tak sembelih. Bukan setakat ikan saja. Semua yang ada di dalam laut itu, semua yang ada dalam sungai itu harus dimakan tanpa perlu sembelihan. Cuma syarat-syarat lain adalah syarat-syarat lain lah. Contohnya haiwan dua alam, itu lain kira lah kan. Sebab apalah? Satu hadis sahih riwayat Tirmizi, hadis hasan riwayat Tirmizi sebut apa? Ma'ul bahri, air laut itu pertama huwa tuhuru ma'uh. Dia adalah air yang mutlak. Kita baca bab taharah, bab pertama sekali, air ni ada 7 bahagian kan. Dalam kitab mazhab Syafi'i ada 7 bahagian. Antara salah satu airnya adalah air laut, air sungai. Hadis ni lah. Ma'ul bahri tuhuru ma'uh. Air mutlak. Maksud air mutlak apa ni? Kalau macam laut, sungai luas kan. Kita tanggal baju, terjun ke sungai tu, sambil niat. Bangun, okey, selesailah. Wuduk kita. Sebab dia lebih 2 kolah kan. Itu pertama. Kemudian hadis tu sebut lagi, wahillu maitatu. Dan air laut itu, sungai itu, halal segala bangkainya. Bangkai itu apa maksud? Ikan, udang, sotong, ketam, semuanya halal. Tanpa perlu disembelih. Ini yang tetap, inilah hukum dalam mazhab kita. Dan benda ini, dia dihuraikan oleh hadis Nabi SAW. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang kita namakan sebagai bayanut tashri'i. Cuma kalau bab haiwan ni, kita kena sentuh lagi lah. Di sana ada ciri-ciri hadis lain yang cerita tak boleh makan haiwan yang menangkap dengan kuku, yang menangkap secara menyambar, yang ambil dengan paruh, kemudian haiwan yang 2 alam, dan seumpamanya memang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Ini yang kita sebutkan. Dan bila kita sebutkan juga tentang kewajipan sebagai contohnya, di sana ada pengecualian. Kita sebut tadi kan, kewajipan solat kan. Sebab kalau kita belajar usul fiqh, antara kaedah usul fiqh apa dia? Kullil amril lil wujub. Setiap fi'il amar itu, setiap arahan itu hukumnya wajib. Sebab tu dalam Al-Quran sebut apa? Aqimus solah. Aqimu itu maksudnya fi'il amar, arahan, wajib hukumnya. Maksudnya wajibnya solat. Tapi di sana ada pengecualian yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang perempuan sebagai contohnya, yang datang haid, yang datang nifas dan seumpamanya, mereka tidak diwajibkan solat. Dan mereka juga tidak diwajibkan untuk menggantikan solat itu. Kecuali dalam bab puasa dan seumpamanya. Bab haji. Ini dalam bab solat, tak perlu puasa, tak perlu untuk mengganti puasa tersebut. Ini semuanya kaedah-kaedah yang kita sebutkan sebagai hadis menghuraikan juga Al-Quran. Dan tuan-tuan, satu lagi, qaulus sahabat dan juga tabi'in yang juga menghuraikan Al-Quran. Ini insya-Allah kita akan sentuh pada lain waktu, lain ketika. Di sana ada huraian daripada sahabat yang menceritakan, yang menjelaskan tentang maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab sahabat ni, mereka ni hampir kepada Nabi SAW. Cuma kita kena berjaga-jagalah. Kalam sahabat itu, kalam tabi'in itu, dia didatangkan melalui riwayat, melalui sanad. Dan di sana ada riwayat, ada sanad yang tidak memenuhi ciri-ciri sanad yang disebutkan oleh ulama-ulama. Dan bila tak memenuhi ini, syaratnya tak tepat, mungkin itu rekaan orang yang bawa cerita. Sebab itu dah dalam kita nak menerima sesuatu hadis, kita nak menerima suatu asar, iaitu apa yang dibawa oleh sahabat dan tabi'in, kita perlu memeriksa terlebih dahulu. Ini biasanya dibelajari dalam ulumul hadis. Kita kena belajar sanad, ilmu sanad. Kita kena belajar ilmu matan. Sebab matan ni maksudnya teks hadis. Kadang-kadang dibawa masuk yang bukan matan. Kadang-kadang dilakukan usaha
untuk mengganggu gugat hadis Nabi SAW. Ini yang disebutkan oleh kadang-kadang oleh orang yang buat hadis tersebut. Contohnya Abu Ismah, Nuh bin Abi Maryam. Dia ini terkenal dalam pengajian kita ini sebagai seorang yang pereka hadis tentang fadilat Al-Quran. Ada hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW yang cerita fadilat Al-Quran. Tapi di sana ada hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis yang direka. Antaranya direka oleh siapa? Antaranya direka oleh Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam. Dan dia mengaku sendiri. Dia kata aku ni buat beribu-ribu hadis tentang fadilat Al-Quran. Sebab apa dia kata? Niat aku kerana pada zamannya itu aku lihat ramai di kalangan umat Islam ni meninggalkan Quran. Jadi aku buat hadis ni untuk apa? Untuk mengajak orang lain ini supaya hampir kepada Al-Quran. Aku buat hadis tentang fadilat Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran supaya aku nak orang membaca Al-Quran. Tapi menurut neraca ilmu Islam, walaupun benda itu dianggap sebagai baik, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab apa? Dia adalah fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fitnah itu tempatnya azab api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang sesiapa mendustakan ke atasku, maka disediakan baginya tempat di api neraka. Ini pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam. Dia mengaku sendiri. Inilah yang dimimbangi oleh ulama-ulama Islam, lantas mereka membuat satu kaedah di mana sebelum sesuatu perkabaran tentang hadis, tentang asar sahabat dan juga tabi'in, perlu diperiksa sanad sebelum diterima percakapan yang dibawa oleh mereka. InsyaAllah, tuan-tuan muslim-muslimat, perkara ini kita akan bincangkan pada lain waktu, lain ketika. Saya rasa setakat itulah perkongsian saya pada pagi ini. Kalau ada soalan, insyaAllah. Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, saya rasa setakat itu sahaja. Yang baiknya daripada Allah SWT, yang kurangnya, lemahnya, saya mohon maaf. Yang telah ditakdirkan, mudah-mudahan kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu dan juga kita amalkan untuk kebahagiaan kita bersama. Jadi kesimpulannya hari ini, kita menyentuh tentang salah satu daripada adab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, iaitu kita tadabbur Al-Quran, bukan baca laju-laju tak faham apa. Baca slow-slow dan tadabbur, memahati ayat-ayat Al-Quran, sama ada ayat itu ditafsirkan oleh Al-Quran, ditafsirkan oleh hadis, ataupun ditafsirkan oleh qaul sahabat dan juga tabi'in. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan tawabin, hamdan ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal azim sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis wa suratul 'asr. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.